Okey, kita sambung yang itu. Kita dah belajar 6.41. Definisi kadar pertukaran asing kita dah habis. Lepas tu kita nak kira kadar pertukaran asing pun kita dah belajar. Kita jelaskan faktor yang mempengaruhi permintaan pun sudah. Okey, so ni tinggal dua ni 6.44, 6.45. Kalau dalam buku teks dia 2.44, 2.45 Okey, menganalisis penentuan dan perubahan kadar pertukaran asing menggunakan gambar rajah permintaan dan penawaran. Lepas tu kita nak terangkan sekurang-kurangnya 2 kesan. Okey, so cikgu ingat hari ni kita ambil yang 6.44 saja. Okey, kita ambil 6.44, lepas tu kita cuba buat soalan dalam buku teks. Esok kita belajar 6.45 Okey, jom kita tengok analisis. Kita sambung hari tu. Okey, kalau awak tengok sini kita dah habis. Okey, last kita buat minggu lepas. Yang ni kan latihan. Okey, so yang ni kita tengok Analisis. Okey, analisis. Sekejap cikgu draw sekejap. Okey, kita nak menganalisis penentuan. Soalan dia akan cakap apa tau? Tentukan. Nampak soalan tu macam rumit sangat. Sebenarnya awak dah belajar di bahagian tajuk keseimbangan pasaran. Okey, bila cikgu sebut keluk keseimbangan pasaran, awak ingat apa? Tolong suara, tolong respon. Kalau keluk keseimbangan, kita ingat keluk apa? Keluk X, yes. Keluk X. Ingat tu. So, untuk tajuk yang ini, untuk tajuk ni sebenarnya ialah keluk X, sama. Sama. Awak dengar betul-betul. Awak dengar betul-betul cikgu bagi teknik. Awak akan dapat jawab dengan senangnya. Kalau awak boleh faham keluk X tu, keluk keseimbangan, awak boleh jawab keluk ini. Macam mana kita nak tentukan, ni ada dua sebenarnya. Nak tentukan dan perubahan pertukaran asing. Jika berlaku perubahan pertukaran asing. Kadar pertukaran asing ditentukan oleh. Ini maksudnya soalan ditentukan. Maksudnya gini, macam mana kita nak tentukan, cikgu dah ajar dulu, kadar pertukaran asing, KPA. Apa itu kadar pertukaran asing? Cikgu cakap mesti ada persamaan. Bila sebut kadar, mesti ada persamaan. Persamaan apa? Duit kita dengan duit asing. Cikgu ambil contoh kat sini, US. Inilah kita panggil kadar pertukaran asing. Macam mana ditentukan, macam mana kita kata RM RM4, cikgu ambil contoh sama dengan US 1. Macam mana ditentukan ini? Cara dia. Kemudian tahun depan, contoh tahun depan dia jadi RM5, US 1. Macam mana pula ditentukan ini? Siapa yang menentukan pertukaran ini? Itu soalan tanya. Kadar pertukaran asing ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh dua ini yang kita dah belajar minggu lepas, iaitu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Permintaan apa? Permintaan mata wang asing. Penawaran apa? Penawaran mata wang asing. Boleh faham tak sampai sini? Boleh tak awak dah dapat tak macam mana nak jawab kalau keluar soalan esei? Dia memang keluar soalan esei bahagian kebatnya. Nampak dia susah, tapi sebenarnya awak hanya perlu tahu permintaan dan penawaran mata wang. Kita dah belajar minggu lepas bagaimana kita kata berlakunya permintaan mata wang asing. Cuba jawab, bagaimana berlakunya permintaan mata wang asing? Kita minta wang asing. Bila berlakunya itu? Import. Bila kita import. Bagus. Bila kita import. Bila berlakunya penawaran mata wang asing? Export barang.
Itu saja export import. So, kalau awak nampak dekat sini ada perkataan permintaan dan penawaran, of course lah kita bermain dengan keluk X. Cuma kalau dulu kita belajar, okey, sekejap cikgu, kita tengok sini Tak apa, cikgu conteng sini je. Kalau dulu kita belajar permintaan dan penawaran apa? Yang ditajuk tajuk tingkatan 4. Kita belajar yang X tu tentang permintaan dan penawaran apa? Barang dan perkhidmatan. Yes, permintaan dan penawaran barang. Bila berlakunya permintaan barang? Maksudnya bila berlakunya individu tu peminta barang. Bila mereka beli barang, betul tak? Bila dia harga menurun, cita rasa semua tu. Itu barang. Sekarang ini awak bukan terbalik. Awak guna balik dia punya konsep itu, tapi awak tukar kepada sekarang ni kita tak minta barang, kita minta duit. Kita jual beli duit. Banyak kali cikgu cakap. Yang pertama dulu kita belajar jual beli barang. Yang ini jual beli duit. So, kalau kita buat keluk keseimbangan pasaran dulu. Okey, paksi yang ini paksi apa? Lepas ni cikgu ada tunjuk macam mana nak lukis. Cuma cikgu nak refresh balik awak. Okey, kalau paksi Y ni, paksi tegak ni, kita tulis apa? Kalau keluk X dulu. Keluk keseimbangan pasaran. Harga. Sini. Ya, kita tulis harga. Harga dalam apa? Bentuk ringgit. Yes, ringgit Malaysia. Ingat ni satu markah kalau SPM Okey, kemudian paksi melintang ni? Paksi X? Yes, kuantiti. Dalam? Unit. Unit. Ini basic dia tahu. Awak belajar sampai dekat universiti awak akan belajar ni. Dan kat sini Messi tulis apa? Ni, yang cikgu tunjuk sekarang ni. Nak tulis apa sini ni? Nak tulis apa? Kosong. Ya, so kosong ni apa maksud? Tak ada harga. Yelah, tak ada harga. Titik. Banyak Asal. kali cikgu pesan. Titik origin. Okey, cikgu tulis sini. Nanti cikgu bagi slide kat awak ni Ini kita panggil titik origin. Tak tulis, tulis tak ada markah. Tak tulis tolak satu markah. So ini basic dalam kita melukis keluk keseimbangan. Okey. Ini keluk keseimbangan barang, harga. Sebab mana permintaan? Ini kan? D. Yang ini S. DD apa? Permintaan apa? Permintaan apa ni? Ni sekarang cikgu tengah refresh ni. Permintaan apa? Cepat. Permintaan apa Farah? Mata wang. Bukan. Okey, kita tak masuk lagi mata wang. Ni cikgu nak refresh yang keseimbangan pasaran tu, keluk X. DD ni DD apa? DD ialah permintaan, SS ialah penawaran. Permintaan apa? Barang dan perkhidmatan. Yes, permintaan barang, penawaran barang dan perkhidmatan. Ini kita kata jual beli barang. Sekarang kita nak guna benda yang sama ini, kita gantikan harga di sini. Awak jangan tulis harga tau. Awak nak ganti apa kat sini? Sebab memang betul harga. Sini pun memang kuantiti, memang tetap. Tapi kita nak main dengan duit sekarang, kita nak main dengan mata wang. So kat sini kita ganti harga ni dengan apa? Cikgu tukar colour lain supaya awak nampak. Okey, jadi untuk tajuk ini kita tak tulis harga tau. Kita gantikan dengan kadar pertukaran asing mata wang ni. So apa nak tulis? Mesti tulis RM. Hargalah ni. Duit juga sebenarnya. RM dan satu lagi duit mata wang asing ikut dalam soalan. RM mesti dekat depan. Cikgu bagi teknik ni.
RM mesti di depan, then awak slash apakah pertukaran asing satu lagi tu. Contoh cikgu bagi US dollar tadi kan. Tulis US dollar. Gantikan saja di bahagian harga ini. Maksudnya harga apa? Harga duit kita dengan compare dengan US dollar. Okey, macam mana cara baca dia? Apa maksud dia? Siapa nak tahu, siapa boleh baca ni? Apa maksud RM USD? Baca, tolong baca. Maksudnya macam mana awak nak baca maksud ini? Siapa nak try? Dalam buku teks ada. Kadar pertukaran asing antara Malaysia dengan US. Okey, betul. Okey, lagi. Yang kedua. Cari dalam buku tu ada. Paksi menegak menunjukkan harga RM berbanding dengan $1. Okey, stop sampai situ. Ulang lagi sekali Farah. Ulang lagi sekali Farah, baca. Kadar pertukaran antara ringgit Malaysia dengan dolar. Kadar RM per USD ini menunjukkan kadar pertukaran ringgit Malaysia berbanding dengan US dollar. Sekarang ini tolong ingat kalau keluar soalan ini, maksudnya siapa punya nilai satu? RM ke US? Siapa yang nilai satu? Ni cikgu bagi contoh ni. US. Yes, US. So, awak terus tulis kat sini. Maksudnya, US dollar ini nilainya 1. RM berapa? Inilah yang kita nak tentukan kat sini nanti. Kita nak kira sini. Sini nanti. Okay, ni maksudnya. Cikgu nak clearkan yang ini dulu. Okay, cara baca dia cikgu ulang balik. Berapakah menunjukkan berapakah harga ringgit Malaysia berbanding dengan 1 US dollar. So awak ingat yang kat belakang ini 1. Itu teknik dia. Macam mana kita nak tentukan berapa nilai ringgit RM4 ni tadi berbanding dengan dolar US 1? Bagaimana ditentukan? Melalui permintaan dan penawaran mata wang asing. Mata wang asing tu siapa di sini? Siapa? US. Ingat macam tu. Okay? Jom kita tengok. Okey, permintaan mata wang ni sebenarnya kita dah belajar minggu lepas. Penduduk atau firma ingin membuat bayaran terhadap barang atau perkhidmatan yang diimport dari luar negara. Okey, maksudnya kat sini tengok ni soal dia punya tajuk ni. Permintaan mata wang asing. Kita minta duit asing. Bila kita minta wang asing, Jungkit dah cakap tadi, apabila penduduk atau firma membuat bayaran. Buat bayaran terhadap barang atau perkhidmatan yang diimport. Bila kita import, kita ni Malaysia lah, import. So, kita kena bayar. Okay, kita kena bayar. Bila kita kena bayar, kita minta duit dia. Kita minta duit asing. So, berlakulah permintaan terhadap mata wang asing. Boleh? Boleh sampai sini? Atau bila kita membuat pelaburan di negara asing. Kita pergi negara asing, kita pergi buka perniagaan di sana. So, kita kena tukar duit kita dengan kepada duit mereka. Boleh dua, import dan membuat pelaburan. Dah awak dapat 2 poin kat sini. Okey, ini permintaan. Okey, kemudian
Ini pun samalah. Keluk permintaan mata wang asing, wujud sebab permintaan terhadap barang import. Sama tadi. Keluk permintaan wang asing mencurun. Okey, ini cikgu nak terang melalui keluk ni. Okey, boleh sampai sini ya? Okey, kita masuk cara macam mana nak lukis keluk keseimbangan pasaran wang. Nampak tak? Keluk keseimbangan pasaran wang. Kita tambah je kat belakang ni wang. Hari tu kita belajar X. Nampak tak? Ini pun memang keluk X lah ni. Okey. Lukis macam biasa. Paksi kuantiti. Nampak ini titik origin. Mesti tulis. Lepas tu paksi kuantiti ini. Okey. Kuantiti siapa? Yang ini cikgu cakap tadi. Mesti RM dekat depan. Dan yang belakang ini adalah mata wang asing. Kalau dekat sini SGD. SGD ni apa? Duit apa ni? Duit negara mana ni? Cepat. Duit negara mana tu? SGD. Li Ming An. Mana ni? Cikgu ngantuk lah macam ni kalau cikgu cakap seorang-seorang. Tak payahlah macam. Singapura. Singapore. Ya, Singapore dollar. Okey. Dan kuantiti mesti tulis Kuantiti ni nak tulis kuantiti apa? Ambil mata wang negara asing. Ini teknik dia, clue dia. Ingat tu. RM depan compare dengan duit negara asing. Dan kuantiti ni adalah kuantiti wang negara asing. Satu markah, satu markah. Okey. Kemudian soalan tanya. Okey, macam mana kita nak tentukan kadar pertukaran asing tadi? Okey. Keluk permintaan pasaran wang dan keluk penawaran. Sama je lah macam kita lukis tadi. Kita lukis keluk. Kalau soalan tanya kan, bagaimanakah ditentukan? Ditentukan melalui permintaan wang dan penawaran wang. Okey, lepas tu lukis keluk dulu. Macam cikgu ajar teknik tu. Teknik nak melukis soalan kebat. Okey, lukis keluk permintaan. Macam biasa ini permintaan, ini penawaran. Okey. Maksudnya permintaan dolar Singapore dollar, penawaran Singapore dollar. Okey. Macam biasa lepas tu kita akan ada titik. Titik apa sini? Tengah-tengah tu. Bila DD bersilang dengan SS. Dipanggil apa? Refresh balik ni. Bila DD bersilang dengan SS, kita dapat titik di tengah-tengah ini kita panggil? Titik keseimbangan. Ya, titik keseimbangan simbol dia apa Farah? E. E. Titik keseimbangan apa ini? Pasaran wang. Ya, keseimbangan pasaran wang. Okey. Maksudnya seimbang. Okey, kita tengok yang ni Jadi, awak ingat macam ni je. Maksudnya macam mana kadar dia ada 3 harga. Kalau nak buat contoh, buat 3 harga saja. Maksudnya yang tengah-tengah ni yang asal. Okey, ingat macam ni. Cikgu bagi teknik ni. Ni yang asal, yang seimbang. Okey. Lepas tu dia akan berlaku satu kenaikan, satu penurunan. Macam tu je awak ingat. Okey. Cikgu dah cakap lagi sekali. Kita tulis RMSGD dan kuantiti dolar. Okey. Kita tengok DD dan S. Keluk permintaan pasaran wang. SS merupakan, ini SS ni SS ni. Okey. Dan DD. Okey. Ataupun awak boleh tulis dodo soso pun boleh. Sekejap cikgu padam ni. Dodo soso pun boleh. Kita nak menunjukkan yang asal, yang lama.
Okey, kelok permintaan Didi merupakan kelok permintaan pasaran wang SS merupakan kelok penawaran pasaran wang. Kena cerita ni markah semua ni. Dan kita dapat yang di titik tengah-tengah ni macam Farah cakap tadi dia tulis EO EO ni maknanya yang asal lah EO. EO merupakan kelok keseimbangan. Nampak? Keseimbangan berlaku apabila kelok Didi bersilang dengan kelok SS wang. Okey, soalan tanya. Macam mana kita nak tentukan harga RM2 ini sama dengan Q0 ini? Okey, yang bagus ialah RM2 ini duit RM ke duit Singapura? Siapa boleh bagi tahu cikgu? RM2 ini RM ke Singapura? Cikgu nak RM. ajar awak baca dulu. Duit siapa ni RM2? RM. Yes, duit RM. Ingat tu. Cikgu dah cakap tadi Singapore dollar ni dekat belakang ni, yang belakang ni ialah 1 nilai dia. Jadi cara baca macam mana? US dollar 1 sama dengan RM berapa seimbang? RM2. Yes, ini yang seimbang. Ini yang seimbang apabila berlakunya permintaan dan penawaran dia bersilang. Soalan tanya, apa jadi, macam mana kita nak tentukan harga keseimbangan ini? Jadi samalah teknik macam pasaran barang. Keseimbangan ditentukan apabila permintaan dan penawaran adalah sama. Okey, itu satu. Ada 3 cara cikgu buat yang kosong satu, sekejap. Okey. Jadi macam mana awak nak cara ni cara nak menulis jawapan Cara tentukan kadar pertukaran mata wang asing. So awak ada 3 step yang nak kena cerita. Pertama, awak bagi tahu bila cikgu tulis KPA tahu kadar pertukaran asing seimbang. Okey, bila Didi sama dengan SS. Didi wang asing sama dengan permintaan wang asing. Awak pun cerita tadi. Ini yang cikgu cakap tadi. Ceritakan. Apabila di mana RM2 sama dengan US SG $1. Okey, lepas tu kita pergi yang kedua. Awak terangkan. Ini je jawapan dia. Tolong ingat, yang ini je. Walaupun awak tak faham soalan itu, awak tolong terangkan ni. Okey, macam mana kita nak tentukan yang paling bagus ialah di sini. RM2 dan 1. 1 US sama 2. Bila berlakunya, dengar betul-betul. Bila berlakunya RM sudah berubah daripada 2 ke 2,5. Okey, cikgu tulis macam ni Bila berlaku perubahan. Cikgu tulis huruf besar ni. Siapa yang berubah? RM ke USSGD? Wang mana yang berubah? Singapura ke RM? Cepat. RM. Singapura ke RM? Apa RM. Jungkit? RM. Macam mana Jungkit tahu RM yang berubah? Nampak itu Pak CY. Okey, dekat Pak CY ni daripada 2 kepada 2.5. 2.5. Okey, ada 2 perubahan di situ. Satu lagi apa Jungkit? Jungkit, daripada 2 ke RM2.5 dia berubah juga. RM yang berubah. Lagi satu? Kuantiti. Yang berubah ialah mata wang. Kita jangan tengok kuantiti lagi. Yang berubah ialah dekat duit ni, dekat nilai duit ni. Okey, tadi Jungkit dah cakap kan, kita nampak di sini yang berubah ialah duit RM. Okey, yang kita baca kat Pak CY ni ialah RM. So apa yang berubah? Bila sebut berubah, tolong ingat berubah itu naik ke turun.
So ada dua keadaan di sini. RM2 ke RM2.50 ini naik ke turun? Cepat. Naik. Apa yang naik? Apa yang naik? Okey, cikgu buat arrow sini. Ini menunjukkan satu perubahan. Yang kedua ialah perubahan lagi tak? Ada dua perubahan ke sini. So Yes. soalan tanya, macam mana awak nak tentukan ni kalau RM naik, RM turun? Macam mana kita nak tentukan? Nak tentukan apa? Nak tentukan supaya dia seimbang balik ni. Yang paling baik ialah diseimbang. So dia tanya macam mana nak tentukan ini. So kita kena kaitkanlah dengan DD dengan SS ni. Okay. Jadi pertama sekali awak kena tahu baca perubahan ini. Okay, kita tengok macam ni. Bila berlaku perubahan? Perubahan ini apa? Ada dua keadaan. Satu, RM naik. Dua, RM turun. Maksudnya nilai RM, duit kita ni, duit kita naik, duit kita turun. So macam mana kita nak tahu duit kita turun, duit kita naik? Cikgu dah ajar dulu, kalau RM2 ke RM2.50, okey, RM2 ke RM2.50. RM2 ke RM2.50. Ini menunjukkan nilai RM jatuh ke turun, jatuh ke naik? Jatuh. Naik ke turun? Nilai RM naik ke turun? Turun. Kenapa turun? Sen Mau. Jaja, kenapa turun? Kenapa kata turun? Kalau cikgu tengok dekat sini RM2, lepas tu sekarang dah jadi RM2.50. Kenapa dia nak kata nilai RM turun? Perlu guna lebih banyak ringgit untuk tukar RM1 Yes, itu teknik dia. Betul. Sebab dulu kita nak tukar dengan Singapura perlu RM2 saja. Sekarang kita nak tukar dengan 1 Singapore dollar, kita perlu RM2.50. Ini menunjukkan nilai RM sudah jatuh. Sebut dulu. Okey. Jadi nilai duit kita dah jatuh. Apa jadi dengan keseimbangan ini tadi? Okey. Boleh faham? Okey, kita tengok sini. Andaikan ringgit Malaysia, okey, sudah jatuh, nilai RM jatuh. Okey, kita tengok ni. Apa jadi ni? Awak hanya perlu, cikgu tengok keluk ni Cikgu colour lain lah. Awak tak nampak. Ni hijau pula. Okey. Pada RM2, berapa kuantiti dolar? Okey. Berapa kuantiti dolar diminta, berapa kuantiti dolar ditawarkan. Bila RM naik, apa jadi dengan DD dolar dan SS dolar? Siapa nak terangkan? Sama je macam keluk keseimbangan X tu. Okey, cepat siapa nak terangkan? Mana cikgu nak tulis ni? Bila cikgu tulis ni RM2 kepada RM2.50. Okey, ini menunjukkan RM nilai jatuh. Okey. Apa jadi dengan kuantiti diminta? Apa jadi dengan kuantiti penawaran? Kuantiti diminta siapa? Kuantiti diminta dolar ni. Kita baca yang kita tulis dolar ni. Kuantiti penawaran dolar. Okey, daripada keluk ni kita tahu naik turun. Itu je jawapan awak. Okey, siapa nak try ni? Apa jadi dengan kuantiti dolar?
bila RM2 sudah naik harga, nilai sudah jatuh kepada RM2.5. Dalam buku teks tu ada. Cepat. Lebihan penawaran. Okey, sebelum sebut lebihan penawaran tu, Farah, cuba terangkan dulu D dengan S tu, Farah. Follow Cikgu Lukis ni, Farah. Cikgu Lukis, bila RM2, okey, pada RM2, berapa QD? Pada RM2 tu. Sebut, Farah. QO kan? Betul? Ini pada RM2. QD sama dengan QO. QS? Farah sebut. QS berapa? Pada RM2. Baca ni. Pada RM2, QD sama dengan QO. QS? Cihau? QS berapa? Kan dia seimbang ni. Pada RM2 ni kan dia QO. seimbang. Jadi dia samalah. QO juga. Jadi sekarang bila dia naik kepada RM2.5, apa jadi dengan QD? Tengok, kita pergi dekat 2.5, cikgu ajar teknik dulu kan, 2.5, stop dekat keluk. D ni, okey pergi kat bawah. Apa jadi dengan QD? Naik ke turun? Turun. Turun daripada Q0 ke Q1. Jadi kita kata bila pergi ke RM2.5, okey, QD turun, QS kita teruskan pergi ke QS, kita teruskan. Stop dekat keluk S ni. Berapa QS? Naik ke turun? Naik. Buat arrow tu, QS naik. Ni markah semua ni. Tulis ni, ini teknik ni. Kalau pasaran barang pun keluar, jawab macam ni. Okey, QD apa? Kuantiti diminta dolar, Singapore dollar, kuantiti penawaran Singapore dollar. Tolong jawab macam tu. Cikgu tulis ringkas macam ni. So sekarang bila kita dah nampak kat sini, QS, QD turun, QS naik, sekarang baru kita tentukan siapa yang lebih besar, QD ke QS? QS naik, QD turun. So siapa yang lebih besar di sini? Kalau kita tengok pada keluk ni pun kita nampak ni. QD kat sini. QS dekat sini. So siapa lebih besar? QS. Berapa, Farah, QS besar? Jadi kita tulis QS lebih besar daripada QD. Jadi wujud apa dekat sini? Yang Farah sebut tadi. Ya, lebihan apa? Penawaran. Penawaran apa? Mata wang. Dolar. Mata wang? Dolar. Asing, iaitu dolar Singapura. Faham tak? So mana kawasan dia? Sama tak dengan kita belajar keluk X tu? Ini kawasan apa? Lebihan? Penawaran. Penawaran mata wang? Dolar. Mata wang asing iaitu ataupun awak cakap lebihan penawaran dolar Singapura. Okey. Boleh awak terangkan sini. So sekarang bagus ke tak bagus ni keadaan ini? Bila duit kita dah jatuh ni. Nampak tak bila duit kita dah jatuh dia ada lebihan penawaran mata wang asing. Maksudnya kita kena bayar banyak kepada duit dia, tukar duit dia banyak sebab duit kita dah jatuh. Sebab itu ada lebihan penawaran. Tak bagus. Okey, jadi apa perlu buat untuk dapatkan seimbang balik?
Itu yang soalan nak sebenarnya. Tak kisahlah soalan tu tanya apa, awak kalau keluar dia tanya tentukan, awak tolong jawab yang ini. Mesti awak dapat full mark punya. So kita nak kembalikan kepada yang seimbang. Kita nak kembalikan kepada yang seimbang. Duit kita dah jatuh ni. Jadi sekarang kita nak turunkan balik RM2.50 ke RM2. Apa perlu buat? Cuba baca buku teks tu. Keadaan ini akan menyebabkan wujudnya lebihan penawaran. Okey. Sebanyak berapa? Ini sebanyak ini. Ni yang cikgu lukis ni. Ini yang kita tanda warna pink ni. Sebanyak itu. Sebutlah nanti Q1, Q2. Refer je kepada keluk yang dia lukis atau awak lukis. Okey. Lebihan menyebabkan kadar pertukaran cenderung untuk menurun. Okey, nampak tak? So, apa perlu buat? Ini akan menyebabkan kadar pertukaran asing ini akan turun 1 markah. Kenapa turun? Untuk dapatkan seimbang balik. Apa-apa hal kita nak pergi kepada yang seimbang. Awak jawab macam tu saja. Okay, bila dia dah naik tadi, kita dah terangkan berlaku lebihan. Ini akan menyebabkan, okay, cikgu sambung kat bawah ni, ini akan menyebabkan kadar pertukaran asing cenderung ataupun apa yang awak nak cakap cenderung ni? Siapa boleh tolong cikgu? Apa cenderung ni awak nak translate kan? Dia akan go to. Macam tu. Going to. Apa awak nak guna? Perkataan apa? Menurun. Ya. Maksudnya bila dia dah naik kat sini, kadar pertukaran asing akan cenderung untuk turun untuk tahun-tahun akan datang. Macam tu. KPA cenderung untuk turun. 1 markah. Boleh? Boleh sampai sini? Boleh. Boleh? Okey, bila dia turun apa jadi pula? Sama cikgu ajar yang macam keluk X tu. Bila dia turun sekarang maksudnya dah balance kan? Bila dah balance, apa jadi dengan QD dengan QS tadi ni? Awak nampak tak kat sini tadi awak tulis QS, QD kan? Lebihan. Bila kita dah turunkan dia, awak terbalikkan saja. Bila kita dah turun, QS akan naik. QS akan turun, QD akan naik. Terbalik kan ni? Ni tadi QD turun, QS naik kan? Bila kita balancekan balik dia, turun bawah ni, awak terbalikkan saja ini. Inilah teknik dia. Boleh faham tak ni? Siapa tak faham? Boleh. Siapa tak faham tolong tanya cikgu. Cikgu tak terangkan lagi ni. Awak kena terangkan dua-dua ni. Tadi kita kata bila RM nilai kita dah jatuh. Sekarang kita nak tengok nilai RM naik pula. Okay, ada soalan sampai sini? Boleh tak? 5I. Boleh ya? Sure? Okey, sekarang siapa nak cabar diri sendiri untuk terangkan bila perubahan berlaku iaitu nilai RM bertukar daripada 2 ke 1.5. Siapa nak try? Cuba jawab, cuba cakap. Cikgu nak tengok. Kalau awak faham awak boleh jawab dah. Tengok kat sini pun awak boleh jawab. Okey, cepat. Ni yang tadi. Okey. Ni tadi cikgu dah terangkan bila berlakunya perubahan pertama. Sekarang cikgu nak kat sini. Okey, awak terangkan yang bila 2 ke RM1.50. Siapa nak try? Saya mau nak try. Ada ni yang cikgu tunjukkan ni dah ada dah tulis. Cuma cikgu nak tengok awak bercakap saja. Kalau boleh bercakap, fahamlah tu. Cepat, siapa nak try? Saya. Okey, jungkit Okey, jungkit. Pada RM2 mencapai titik keseimbangan.
Okey. Teruskan. Apabila nilai ringgit meningkat daripada 2 ke 1.5 Okey. Stop dulu, cikgu tulis. Cikgu translatekan balik apa yang Jongkit tulis. Okey, bila? Nilai ringgit menaik Okey. daripada 2 ke 1.5. Okey, kenapa Jongkit kata dia naik? Jongkit kenapa sorry. Okey, kadar pertukaran asing, kalau kita kata kadar pertukaran asing menurun. Sebut itu dulu RM2 ke RM1.50 ni kita nampak ni angka dia dah jatuh. Okey, kita boleh cakap dekat sini kadar pertukaran asing turun. Bila kadar pertukaran asing turun ni maknanya macam Jongkit cakap tadi, nilai apa Jongkit? Nilai RM meningkat. Yes, terbalikkan. Nampak tak? Kadar pertukaran asing turun sebab daripada 2 kepada 1.5. Kita tengok kepada angka dia dah turun. Tapi terbalikkan saja, ini menunjukkan nilai RM sudah naik. Maksudnya apa Jongkit? Kalau dulu kita kena bayar RM2, sekarang 1.5 saja. Kita bayar sikit saja untuk mendapatkan 1 Singapore dollar. Maksudnya duit kita dah ada value, dah ada nilai. Okey, teruskan Jongkit. Keadaan ini akan menyebabkan permintaan data mata wang. Okey. Okey, bila berlakunya 2 ke RM1.50, okey, ini menyebabkan apa tadi? Jongkit. Cikgu Permintaan cakap tadi. wang asing menurun. Okey. Terangkan apa tadi dulu Jongkit? Bila RM2 ke RM1.50, apa jadi dengan kuantiti dolar, kuantiti diminta, kuantiti ditawarkan wang asing? Okey. Apa jadi dengan kuantiti asing? RM2 ke RM1.50. Okey, apa jadi Jongkit? Meningkat, QD meningkat. Okey, cuba kita tengok betul tak QD meningkat. Okey, tampak sini. Ini asal sebab tu cikgu kata apa-apa hal kita refer kepada yang asal ni, yang seimbang. Okey. Yang asal di sini bila dia dah jadi turun kepada RM1.50, berapa QD? Okey, kita gariskan. Stop sampai keluk D. Ini teknik. Oh, ini yang keluk D. Tadi ni keluk S. Kita tak stop lagi saat kita nak tengok D. Okey, kita stop dekat D sini. Okey, berapa D? Jadi, meningkat ke menurun Jongkit? Meningkat. Yes, bagus. QD meningkat. Okey, QS? Menurun. Okey, kat mana dia menurun? Ke Q1. Yes, okey. Nampak tak? Benda yang sama lagi tadi. Kita teruskan. Oops, kita stop sebab dia dah sentuh keluk S. Okey. Okey, jadi menurun ke meningkat? Menurun. Menurun. Okey, kita compare dengan yang tengah-tengah ni. Apa-apa kita compare. Tadi kat sini, dekat QO, sekarang dia dah menurun. Sebab kita dah pergi dekat keluk sini. Kita stop dekat keluk S ni. Pada harga RM1.50. Macam tu cara baca. So, menurun. Markah semua ni. Okey, daripada sini kita dah dapat tahu. Siapa lebih besar daripada siapa? Okay, QD. ini menunjukkan
Okey, apa Jungkit? Ini menunjukkan QD lebih besar daripada QS. Okey, QD lebih besar daripada QS. Macam mana kita nak tahu dia lebih besar? Sebab QD ada dulu pernah tanya cikgu, dia tak tahu ni besar macam mana cikgu nak tahu ni besar kecil ni, macam mana nak tengok? Awak dah tulis kat atas ni. Macam mana nak tahu dia besar? Q2 lebih besar daripada Q1. Q2 lebih besar daripada Q1. Okey, senang je. Betul tu. Tapi senang je. Tengok macam ni. Kan awak dah tulis dekat atas ni kan? QD naik kan? QS turun. So maknanya siapa yang bagus kat sini? QD. QD. So kita terus cakap yang lebih ialah QD. So terus awak cakap QD lebih besar daripada QS. Guna cara macam tu. Kalau awak nak tengok sini nanti awak takut awak keliru tau. Q0, Q2, Q ke apa. Okay. Takut keliru lah. Kalau faham tak apa. So kalau kita tengok je kat sini. Oh, QD naik. QS turun. Jadinya QD lah yang lebih. Jadi kita pun kata QD lebih besar daripada QS satu markah. So ini kita panggil berlaku Lebihan permintaan. Yes, lebihan permintaan apa? Mata wang asing. Yes, mata wang asing, iaitu siapa asing di sini? Singapore dollar. Boleh? So, ini baru terang je. So, macam mana kita nak settlekan masalah ini ni? Macam mana kita nak settlekan masalah lebihan ni? Kita tak nak lebihan ni. Kita tak nak ada apa-apa berlaku di lebihan. Okey, di mana kawasan lebihan itu? Jungkit. Kalau kita tengok dekat sini tadi kan, kita tengok kepada RM1.50 lah sebab dia dah berubah kepada RM1.50. So, kita nampaklah dekat sini S. Okey, lepas tu kat sini tadi D. Okey, nampak ni cikgu bulatkan ni. So, kawasan ini ialah, ini kita kata D dekat sini, S dekat sini. Betul lah Jungki cakap lebihan DD. Okey, jadi apa yang awak cakap tu ikut kepada keluk tu betul. So inilah kawasan lebihan apa Jungkit? Permintaan. Yes, lebihan permintaan mata wang asing. Okey. Jadi apa perlu buat Jungkit ni? Kita nak buat macam mana ni? Ni tak bagus ni, dah turun ni. Awak kena jawab soalan tu. Soalan akan tanya macam mana nak tentukan. Cikgu dah bagi teknik ni. Mula-mula terangkan macam ni, lepas tu apa-apa hal kita nak balancekan balik kepada RM2 ini. Itu saja, awak pegang clue macam tu saja. Jawapan awak akan betul. Okey, apa perlu buat Jungkit? Menurunkan permintaan terhadap mata wang asing. Meningkatkan penawaran. Yes. Kenapa? Daripada mana Jungkit dapat jawapan tu? Okey, nampak kat sini tadi Jungkit dah tulis kan? QD lebih besar daripada QS. Maksudnya sekarang berlaku lebihan. Tak elok. Jadi cikgu cakap tadi kan, terbalikkan sahaja. So apa perlu buat? QD ni tadi naik, QS turun. Betul? Jadi sekarang apa perlu buat? Yang Jungki cakap tadi, apa perlu buat? QD turun, QS naik. Yes, kita kena turunkan QD, kita kena naikkan QS. So, apa jadi dengan RM? RM akan cenderung ataupun RM akan naik ke turun? Naik. Naik. Daripada 1.5 kepada? 2. Yes. Itu je jawapan. So, kita kata macam ni tak bagus sebab berlaku lebihan. Jadi, kita RM akan cenderung untuk naik semula kepada RM2. Maka bila dia naik, maka masalah lebihan permintaan mata wang asing ini akan dapat dikontrol. Apa dia? Inilah.
kuantiti akan turun, kuantiti penawaran akan naik. Itu saja jawapan yang perlu. Ada soalan sampai sini, habis. Maknanya 3 step. Cikgu cakap tadi 3 step. Mula-mula seimbang, lepas tu berlaku perubahan tu tengok nilai RM jatuh ke nilai RM2, tolong sebut. Lepas tu apa jadi dengan QD, apa jadi dengan QS. Siapa lebih besar, siapa lebih dan berlaku lebihan apa. Ini clue-clue dia. Sama ni, ini pun sama. Kemudian yang ketiga, kita tengok pula bila berlaku perubahan satu lagi tu. Dia mesti ada perubahan, satu perubahan naik, satu perubahan turun. So ingat 3 benda ni awak kena terangkan. So terus 9 markah. Baru satu bahagian awak dah dapat 9 markah. Ada soalan nak tanya? Yang lain okey tak? Tolong respon. Cikgu biasa awak yang datang, yang masuk kelas cikgu ni 10 orang awak ni. Biasa ada 16 juga. Cikgu tak mustahil lah awak ni yang akan dapat A sebenarnya. 10 orang dapat A pun cikgu dah suka dah. Boleh, Rachel boleh? Yang ini yang tadi sama juga ni tadi. Sebenarnya cikgu dah terangkan tadi kat atas ni. Andaikan, nampak tak? Dia ada 2 andai. Andaikan kadar pertukaran asing menurun. Menurun maknanya, nampak kat sini tadi cikgu kata menurun yang Jongkit cerita tadi. Nilai mengalami kenaikan nilai. Ini markah tau, ni dalam SPM sebenarnya. 1, 1, 1, 1. Lepas tu, lukis keluk, tunjuk keluk. Settle semua 9 markah. Ini semua ni, inilah yang clue dalam SPM ni. Kadar pertukaran cenderung untuk naik sampai seimbang. Follow je apa cikgu bagi teknik tu. Yang ini pula dia tadi kata yang kedua, andaikan kadar meningkat pula. Nilai jatuh, RM jatuh. So apa berlaku? Cenderung untuk turun. Sama saja. Lepas tu lukis keluk dia. Boleh? Boleh sampai sini? Kalau boleh jom kita buat soalan ni. Dalam buku teks ada. Dah habis masa lah. Cikgu nak awak cuba buat soalan 1, soalan 2. Dalam buku teks muka surat 217. Lepas tu, tolong tunjukkan semua seperti yang cikgu buat ini. Boleh tak? Buat dalam buku teks, hantar dekat GC, boleh? Ataupun buat dalam buku teks pula. Buat dalam buku nota. Nanti kan kita bersemuka. Dan naik sekolah nanti cikgu nak tengok. Boleh tak ni? Soalan 1 saja. Cikgu ada 2. Cikgu tak sempat nak key in. Awak tengok dalam buku teks muka surat 217. 2 soalan Boleh? Ni soalan 1 tadi cikgu snap. Cikgu terlupa nak masuk soalan 2 ni. Soalan 2, 1 dengan 2. Muka surat 217 buku teks. Muka surat 217. Latihan. Soalan 1 dan 2. Boleh? Boleh tak? Okey. Boleh esok baru kita belajar yang ni. Kita nak belajar kesan pula. Awak nampak tak sini? Kejap sebelum kita last. Cikgu stop. Yang ini adalah, kau nampak awak nampak ini yang ini kita belajar ni tadi. Yang berubah ialah permintaan dan penawaran. Mana kita tengok. Yang berubah ialah permintaan dan penawaran. Yang kita nak belajar esok, yang berubah ialah kadar pertukaran asing pula. Dia terbalik je tau.
kepada ekspor import. Okey, yang hari ni kita belajar bila ekspor dan import berubah. Ekspor ialah permintaan wang, import ialah penawaran wang. Apa berlaku ke atas kadar pertukaran asing. Esok kita nak belajar yang ni, bila berlaku perubahan KPA pula. Apa berlaku ke atas ekspor dan import. Dia terbalikkan saja macam tu. Okey, yang ini yang cikgu kata awak tulis 4 baris saja awak dapat 6 markah, 7 markah. Yang kita nak belajar esok ni. Okey. So kita sambung esok yang ni. Boleh? Malam ni okey, untuk hari ni cuba buat cubalah jangan tunggu-tunggu naik sekolah ke apa, cuba buat ni buku teks ni. Nampak ni, senang je. Tentukan kadar pertukaran ringgit Malaysia. Sekiranya kadar pertukaran ialah, nampak? Apakah yang berlaku dalam pasaran pertukaran asing? Ini semua adalah DD dan SS. Macam cikgu terang. Sekiranya RM2.50, nampak? Naik, turun saja. So cikgu nak awak cuba buat 3 perenggan. Cikgu katakan ada 3 step, cuba buat 3 perenggan. Bila seimbang, bila naik, bila turun. Boleh? Boleh tak? Clear tak ni? Boleh. Clear tak? Boleh? Boleh. Okey, cikgu. Farah kata boleh, Jungkit kata boleh. Rachel? Cikgu nak panggil ni nama seseorang. Rachel boleh. Lagi siapa ni? Sekejap. Rachel lagi. Cihau? Okey, Cihau pun boleh. Miauru? Miauru boleh? Okey, boleh. Senmau? Boleh. Siapa lagi cikgu tak panggil nama? Jaja? Boleh? Boleh tak? Apa KK? KK, apa KK, Jaja? Jaja, boleh tak? Okey. Cikgu dah panggil semua nama kan? Ying An okey? Boleh? Okey. So, itu saja. Nanti cikgu bagi dekat grup slide ni ya. Dengan video. Okey, itu saja. Thank you semua. Bye. Jumpa esok ya. Okey, bye. Okey, bye. Sama-sama.